أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita hadis yang ke-467. Katanya, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, katanya dia pernah menderita terkena penyakit buasir. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai cara mengerjakan solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu maka dengan duduk. Dan jika masih tidak mampu maka dengan berbaring di atas lambung. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Imran bin Husain. Imran bin Husain adalah seorang sahabat Rasulullah yang mempunyai kelebihan yang hanya maksudnya kelebihan yang ada pada dia memang kelebihan yang tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain, melainkan mereka yang Allah Subhanahu wa taala bagi kelebihan yang khusus. Jadi apa kelebihan dia? Apa yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis adalah antara kelebihan Imran bin Husain adalah malaikat bagi salam kepada dia. Malaikat ziarah dia dan beri salam kepada dia. Jadi ini bukan mudah lah. Nak sampai kepada tahap malaikat mari ziarah ni bukan mudah. Kalau seorang tu kalau dia sakit, orang alim mari ziarah dia tu hebat dah. Ni bukan orang alim, ni malaikat mari ziarah dia. Siapa sahabat tersebut? Nama dia Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Okey, itu secara ringkas. Dalam hadis ni Imran bin Husain dia menyebut bahawasanya dia Allah Taala uji dengan penyakit buasir. Allah Taala uji dengan penyakit buasir. Kita tahu belakalah penyakit buasir. Maka dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sembahyang. Mungkin ada kelonggaran untuk dia dalam pelaksanaan ibadat sembahyang ketika dia sakit. Tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh dia sembahyang walaupun dalam keadaan dia sakit. Tetap Rasul suruh sembahyang, bukan setakat suruh sembahyang, bahkan sembahyang dalam keadaan berdiri. Kata Rasulullah, salli qa'ima, mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita bincang ni, hadis ni dia berada dalam bab sembahyang orang yang sakit. Orang yang sakit, lagu mana sakit dia sekalipun, kewajipan sembahyang tidak gugur daripadanya selama mana dia ada akal. Selama mana dia berakal, dia sedar, selama itulah tidak gugur kewajipan sembahyang ke atasnya. Orang yang sehat, okey, kita tahu cara pelaksanaan sembahyang yang perlu dilakukan oleh orang sehat. Manakala orang sakit, tetap dia kena sembahyang. Cuma orang sakit dia tidak mampu untuk sembahyang seperti orang sihat, maka ada cara-cara yang perlu dilakukan oleh orang sakit dalam melaksanakan ibadat sembahyang. Jangan ibadat sembahyang hanya dilakukan ketika sihat saja,
ketika sakit tak tahu mana bab sembahyang, hak tu adalah satu kesalahan. Sembahyang adalah rukun Islam. Semua kita tahu antara rukun Islam adalah mendirikan sembahyang. Apa yang diperintahkan oleh agama kita adalah hafizu ala salawati was salatil wusta. Mu kena jaga, kena pelihara. Kena buat sentiasa sembahyang fardu 5 waktu. Bukan ketika sihat saja kita buat, ketika sakit tidak buat. Semua orang tak mahu sakit belaka, semua orang nak sihat belaka. Tetapi kewajipan sembahyang dia tidak gugur ketika kita sakit. Dia tidak gugur sama sekali. Macam kita khabar tadi, selama mana masih lagi ada akal, tetap wajib sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit berkenaan dengan ibadat sembahyang? Dalam satu hadis Sayyidina Ali meriwayatkan bahawasanya kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah wattaqullaha fima malakat aymanukum. Akhir kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujung kalam Rasulullah, akhir kalam Rasulullah adalah sembahyang, kena jaga sembahyang. Dan mu kena bertakwa kepada Allah pada apa yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Maksudnya hamba kamu. Jadi ucapan yang akhir keluar daripada mulut Rasul adalah sembahyang. Dia suruh jaga sembahyang. Begitu juga hadis yang diriwayat daripada Aisyah, hadis yang diriwayat daripada Anas bin Malik. Yang mana dalam riwayat dalam hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik daripada beberapa orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya, kata Anas bin Malik, kanat ammatu wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru bi nafsihi as-salah wa ma malakat aymanukum. Kebanyakan pesanan Rasulullah ketika Rasul nazak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang nazak, kebanyakan pesanan dia adalah tentang sembahyang. Ketika Rasul sedang nazak nak mati dah, Rasulullah sebelum daripada Rasul mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali pengsang sedar. Tahu tak ketika dia sedar benda yang dia tanya bagaimana manusia, sahabat-sahabat semayang ke tak lagi? Aisyah kata tak, dia tak semayang lagi, dia tunggu wahai Rasulullah. Maka Rasul minta air, Rasul mandi. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bangun semayang, pesang pula. Sedar daripada pesang, dia tanya dah manusia, sahabat-sahabat sana itu ambil lagi. Sahabat-sahabat dua ambil semayang ke tak lagi? Tak semayang lagi. Mereka itu tunggu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesang, bangun daripada pesang, tanya bab semayang. Dia orang yang hati dia, orang yang kalau dia bangun daripada tidur ataupun bangun daripada pesang, mulut dia keluar benda tu, bermakna benda tu adalah cukup besar di sisi dia. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang adalah suatu benda yang mempunyai kedudukan yang cukup mulia, yang mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di dalam agama, sehingga kan Rasulullah ketika bangun daripada pesang, mula yang keluar daripada dia adalah tanya tentang sembahyang. Tengok keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Tiba-tiba ada pula orang-orang kita, sebahagian daripada kita, bukan semua, sebahagian yang mana sembahyang ketika sihat saja, ketika sakit tak sembahyang. Ketika sihat ramai kau tak sembahyang. Ni nak kaya hak jaga sembahyang dah ketika sihat tu, molek-molek ada masa sakit tak sembahyang, tak setarang. Allah, sedangkan sakit ni adalah benda pintu ataupun tangga kepada kematian. Apa yang perlu selepas daripada dia mati adalah kena membawa bekalan. Sebaik-baik bekalan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekal. Sebaik-baik bekalan adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa ia merangkumi dua perkara, melakukan apa yang Allah Taala wajibkan kepada kita termasuk sembahyang, dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit lagu mana pun kita mesti kita kena sembahyang. Cuma orang sakit dia tidak seperti orang sihat. Dia kena bertakwa kepada Allah, kena kerjakan sembahyang sekadar kemampuan dia. Fattaqullaha mastata'tum. Mungkin bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Jadi dalam hadis ni, cuba kita perhati molek hadis ni ya. Imran bin Husain, Allah Taala uji dengan penyakit buasir. Penyakit buasir ni bukan penyakit buasir yang biasa-biasa, cukup teruk. Sehingga kan oleh kerana teruk penyakit buasir dia melihat bahawasanya penyakit buasir dia ni menyebabkan susah dalam pelaksanaan ibadat sembahyang ketika dia sakit. Susah untuk dia melaksanakan ibadat sembahyang ketika dia sakit. Maka apabila keadaan begitu berlaku, maka dia ditanya Rasulullah tentang sembahyang. Takut ada kelonggaran untuk dia.
Dari sakit mana tahu takut ada kelonggaran. Apa kata Rasul? Salli, mu kena sembahyang. Tetap mu kena sembahyang walaupun mu sakit. Maksudnya sakit dia tidak menggugur kewajipan sembahyang. Bukan setakat kena sembahyang, mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Lepas tu fa illam tastati' faqa'ida. Kalau tidak mampu berdiri, barulah sembahyang dalam keadaan duduk. Baik, kata ulama, kalau sembahyang fardu, ni bab sembahyang fardu. Sembahyang fardu wajib seseorang yang mengerjakan sembahyang fardu, kalau dia mampu berdiri, mesti dia kena berdiri. Kalau dia mampu berdiri, tiba-tiba dia sembahyang fardu dalam keadaan duduk, maka tidak sah sembahyang fardu dia. Sebab itulah ulama meletakkan berdiri qiyam, berdiri betul adalah menjadi salah satu daripada rukun sembahyang fardu. Kita belajar dalam rukun sembahyang, antara rukun sembahyang adalah berdiri betul bagi orang yang mampu pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu mesti berdiri betul. Kalau orang tu mampu berdiri, tiba-tiba dia sembahyang dalam keadaan duduk, sepakat ulama mengatakan tidak sah sembahyang dia. Sebab Rasulullah kata salli qa'iman, mu kena sembahyang dalam keadaan berdiri walaupun mu sakit. Sakit tidak menggugurkan kewajipan berdiri. Bilakah gugurnya kewajipan berdiri? Fa illam tastati' faqa'ida. Kalau sekiranya mu tidak mampu berdiri, baru mu duduk. Jadi gugur kewajipan berdiri adalah ketika seseorang tu tidak mampu berdiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amba ulang sekali lagi, kewajipan berdiri bagi orang yang mampu hanya pada sembahyang fardu, tidak sembahyang sunat. Sembahyang sunat walaupun orang tu mampu berdiri, dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Semua kita tahu masalah tu. Jadi kalau dia mampu berdiri sekalipun, boleh dia sembahyang dalam keadaan duduk. Itu masalah sembahyang sunat. Kerana di sana ada hadis yang lain. Juga hadis sahih daripada Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qa'iman fahuwa afdal." Sesiapa yang sembahyang dalam keadaan berdiri, hak tu lebih afdal. Tapi wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Sesiapa yang sembahyang duduk, maka dia mendapat separuh ganjaran orang yang sembahyang dalam keadaan berdiri. Maka kata ulama, hadis ni untuk sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat walaupun orang tu mampu berdiri, tapi dia boleh duduk. Cuma orang yang mampu berdiri pada sembahyang sunat, tiba-tiba dia sembahyang duduk, maka ganjarannya separuh sembahyang dalam keadaan berdiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap kali sembahyang sunat dalam keadaan duduk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir. Ketika Rasul naik atas kenderaan dia, unta dia, keldai dia ataupun kuda dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam keadaan duduk di atas kenderaan, sembahyang sunat. Tapi Rasul nak sembahyang fardu, pasti Rasul akan turun daripada kenderaan dia, sembahyang di bawah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama fiqh mengatakan bahawasanya di sana ada juga sembahyang yang bukan fardu tapi tetap diwajibkan berdiri. Okey, kita ingat hukum asalnya fardu berdiri, kewajipan berdiri bagi orang yang mampu untuk sembahyang fardu tapi tidak untuk sembahyang sunat. Sembahyang sunat walaupun dia mampu berdiri, mesti boleh dia berdiri dan boleh dia sembahyang dalam keadaan duduk. Okey, hal ini asas. Namun di sana ada sembahyang bukan sembahyang fardu tapi tetap mesti kena lakukan dengan berdiri. Sebagai contoh, kita sebelum daripada ni kita pernah bincang berkenaan dengan sembahyang mu'adah. Sembahyang mu'adah ni adalah sembahyang yang diulang kembali. Kita sembahyang dah sekali isyak, lepas tu balik di rumah, kita tengok bini kita dak sembahyang lagi, anak kita dak sembahyang lagi. Kita tak apa, ayah sembahyang kali ayah jadi tok imam pula. Ayah jadi tok imam, jadi mari masjid tadi orang dak tolak jadi tok imam, balik jadi tok imam rumah. Selesai. Jadi ayah jadi tok imam pula. Lepas tu demo jadi makmum ayah belaka. Baik, sebagai contoh, boleh ke dah kita sembahyang isyak dah tadi? Kata ulama boleh. Sembahyang yang kedua nama dia sembahyang mu'adah, sembahyang yang diulangkan. Hukum ulang sembahyang adalah disunatkan. Syaratnya sekali, yang keduanya adalah mesti dilakukan secara berjamaah. Baik, yang kedua itu mesti dilakukan secara berjamaah. Sembahyang mu'adah hukum dia adalah sunat, bukan wajib. Hak yang wajib adalah hak yang pertama. Maksudnya kalau dia dak sembahyang dah sekali kedua sekali pun, tetap gugur dah kewajipan. Dia sembahyang kali kedua, maka dalam hadis menyebut fa innaha nafilah atau kama qal, maka sesungguhnya sembahyang yang kedua itu adalah sunat. Sembahyang sunat.
sembahyang mu'adah walaupun sembahyang sunat, tapi tetap dia saat itu kena berdiri. Walaupun sembahyang sunat. Jangan kita faham, oh sembahyang mu'adah, sembahyang sunat, jadi boleh duduk ah. Tak boleh. Sebab saya sembahyang mu'adah, dia seperti sembahyang fardu. Maka dia mengambil hukum sembahyang fardu. Tidak boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sembahyang kanak-kanak yang belum balik. Kanak-kanak yang belum balik lagi, dia tidak wajib sembahyang. Cuma diwajibkan kepada ayah dia, suruh dia sembahyang ketika berumur 7 tahun. Ketika umur 10 tahun tak sembahyang, rodang. Tapi kita guna perkataan rodang ni, kita khabar dah. Sebelum daripada syarat-syarat dia, rodang saat ni tu jangan di muka. Hukum rodang di muka adalah haram, tidak dibolehkan. Yang keduanya adalah rodang saat ni tu hanya untuk ta'dib, untuk mengajar adab, bukan untuk ta'zib, bukan untuk menyeksa. Sebab itulah agama Islam larang, mengharamkan kita rodang anak sampai ke bilu, lekat bekah, lebang, apatah lagi kalau patah riung. Hak tu hukum dia adalah haram. Hak tu termasuk dalam dosa besar. Hak tu tidak dibolehkan. Walaupun anak aku, ikut aku nak buat benda, tak boleh. Anakmu pun dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia mempunyai perasaan. Tidak boleh buat lagu tu. Kalau nak rodang, jangan sampai ke meninggal lebang, luka. Cuma perkataan rodang ni teruk sikit. Dia sebenarnya rotang. Rotang, tapi rotang saat ni untuk hanya sekadar menakutkan, untuk mengajar adab, bukan untuk menyeksa. Tak boleh sampai ke lebang, tak boleh patah jauh sekali, luka pun tak boleh, belu sampai ke biru pun tak boleh. Sikit aje lah untuk mengajar adab. Itu kewajipan kepada ibu bapa yang mendidik anak. Ketika anak dia umur 10 tahun masih lagi tak sembahyang, kena rodang. Baik. Tapi kalau pak tak sembahyang, payah tu. Anak tak sembahyang, rodang dah, pak tak sembahyang, nak buat ni. Tu teruk lagi ya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang kita nak khabar saat ni dah ingat dah, panjang dah cerita, dah ingat dah nak khabar benda saat ni. Dah ingat dah. Biarlah. Panjang benda nak khabar, hilang terus. Okey. Jadi diwajibkan. Okey, masalah jumpa dah, baru ingat. Jadi kalau budak saat ni sebelum daripada balik tak wajib dia sembahyang. Cuma wajib kepada kedua bapa dia menyuruh dia sembahyang. Kalau budak tak sembahyang sekali pun, dosa tak dia? Tak dosa. Dia yang dia buat jatuh sunat, dia tidak jatuh wajib. Kalau tidak buat sekali pun tak dosa dia. Budak hak yang dia sembahyang, hukum sembahyang dia bukan wajib, bukan fardu. Dah boleh tak dia sembahyang duduk, sembahyang zuhur, sembahyang asar nak sembahyang duduk? Tak boleh kata ulama. Ni di antara sembahyang sunat yang wajib berdiri. Yang pertama sembahyang mu'adah, yang keduanya sembahyang kanak-kanak hak yang belum lagi balik, mesti kena sembahyang dalam keadaan berdiri. Kalau budak tu dia sembahyang dalam keadaan duduk, maka tidak sah. Dosa tak? Tak dosa, cuma tidak ada pahala. Sembahyang dia tak jadi. Kalau mak dia tengok, ayah dia tengok dia sembahyang duduk sedangkan dia mampu berdiri, mak ayah dia mesti kena suruh dia sembahyang dalam keadaan berdiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kalau orang tu sakit, tidak gugur kewajipan sembahyang, bukan mesti dia kena sembahyang. Dia kena sembahyang dalam keadaan berdiri, berpandukan kepada hadis Imran bin Husain. Bilakah dia boleh duduk ketika dia tidak mampu duduk? Selama mana dia mampu berdiri, selama tu dia kena berdiri. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya kalau orang tu masih mampu berdiri tapi perlu kena menanggung masyaqqah azimah ataupun masyaqqah syadidah dalam istilah ulama fiqh, kesusahan yang cukup teruk. Kesusahan yang cukup teruk. Bukan dah boleh nak berdiri, boleh, tapi Allah susah. Dah kesusahan yang cukup teruk, ukuran dia lagu mana? Kalau Imamul Haramain dikata ukuran dia adalah kalau dia berdiri susah tu sampai kehilang khusyuk, duduk tahan sakit. Sampai kehilang khusyuk, dia nak khusyuk dah, duduk tahan sakit. Maka ketika tu walaupun dia mampu berdiri, boleh dia duduk. Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Ulang sekali lagi. Jadi sekarang ni bukan tak boleh nak berdiri, boleh. Kan tak boleh, boleh. Cuma kalau dia berdiri memang susah sangat. Susah sangat. Dah mana ukuran susah sangat? Kesusahan yang menghilangkan khusyuk dalam sembahyang. Ni pandangan Imamul Haramain. Walaupun bukan pandangan mu'tamad.
tapi pandangan ni di antara pandangan sebahagian daripada ulama muktabar. Dia kata kesusahan tu sebab menyebabkan boleh hilang khusyuk. Kalau sembahyang dalam keadaan berdiri, dia perlu menanggung kesakitan yang mana ketika dia menanggung kesakitan itu sehingga tak boleh nak khusyuk dalam sembahyang. Maka ketika tu gugur kewajipan berdiri. Ketika tu boleh duduk. Begitu juga kalau dia berdiri menyebabkan akan boleh dia bimbang takut benda jatuh ke dalam laut di sembahyang atas kapal, kan tak boleh berdiri. Boleh. Tapi gitulah. Main ombak besar sikit tekong pada laut lah. Contoh kita katakan. Maka boleh duduk. Ataupun kalau dia berdiri akan pening kepala, okey boleh dia duduk. Ataupun kalau dia berdiri akan menambah sakit, maka boleh duduk. Kalau dia berdiri akan menyebabkan melambat baik penyakit dia, maka boleh dia duduk. Baik, maksudnya dalam mazhab Imam Syafi'i, dan pandangan ini adalah pandangan majoriti ulama, bahawasanya gugur kewajipan berdiri bukan hanya semata-mata tidak mampu berdiri. Bahkan orang yang mampu berdiri sekalipun, tapi kalau dia berdiri menyebabkan perlu dia menanggung kesusahan yang cukup teruk, ataupun menyebabkan akan bertambah sakit, ataupun lambat sembuh, maka semua sebab-sebab tersebut gugur kewajipan berdiri, bahkan boleh dia duduk pada ketika itu. Tapi kalau kesusahan sedikit, sikit aja, bukan tak, sikit aja kesusahan, tak teruk sangat, maka ketika itu tidak gugur berdiri. Sepakat ulama mengatakan wajib dia kena berdiri. Itu perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Dah nak duduk, mana nak duduk? Apa yang disebut oleh ulama, antaranya Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, katanya walau ajaza 'anil qiyam qa'ada kaifa sya'. Kalau sekiranya dia tidak mampu untuk berdiri, dia boleh duduk bagaimana cara dia nak duduk. Asal kata duduk, duduk lagu mana pun tak ada masalah. Nak duduk atas latar pun tak apa, nak duduk atas kursi pun tak apa, nak duduk atas latar saat ni nak duduk belunjur kaki pun tak apa, nak duduk sela pun tak apa, nak duduk tahiyat awal pun tak apa, nak duduk tahiyat akhir pun tak apa, nak duduk cakung pun tak apa, apa jua duduk boleh belaka. Nak duduk sipuh pun tak apa, asal kata duduk je. Sebab tu dah kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin, walau ajaza 'anil qiyam qa'ada kaifa sya'a. Kalau dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia boleh duduk bagaimana cara untuk dia duduk. Cuma ulama berbeza pandangan, manakah duduk yang lebih afdal. Bagaimana cara nak duduk boleh belaka. Cuma duduk mana yang lebih afdal kalau dia mampu membuat pilihan. Kalau dia tidak mampu untuk membuat pilihan, maka duduk hak yang dia mampu sajalah. Ni dia mampu untuk buat pilihan di antara duduk sela, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, duduk cakung, duduk belunjur, duduk benda lagi hak yang boleh kita letak nama. Dia boleh belaka mana hak yang lebih afdal. Maka kata ulama, dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya duduk tahiyat awal lebih afdal sebab mudah untuk dia bergerak. Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan duduk yang paling afdal bukan duduk tahiyat awal tapi duduk sela. Kerana nanti kita akan baca satu hadis yang mana Nabi SAW pernah sembahyang dalam keadaan duduk bersela. Jadi sebenarnya ada perselisihan pandangan di kalangan ulama. Namun walaupun boleh belaka duduk bagaimanapun, cuma di sana ada duduk yang makruh. Antara duduk makruh adalah duduk cakung. Duduk cakung tu duduk makruh. Dipanggil, kalau dalam bahasa kitab dia panggil iqa'ul kalb, duduk iqa' anjing. Sebab kita tidak boleh menyerupai binatang ketika kita sembahyang. Masa kita turun daripada i'tidal kepada sujud, jangan kita turun sebagaimana turunnya unta. Pernah kita cerita sebelum ni, Rasul larang. Begitu juga ketika sujud, jangan kita sujud seperti sujudnya anjing, meletakkan tangan atas latar. Hukum dia adalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sana ada duduk anjing yang dilarang dalam sembahyang, tapi duduk tersebut hanya makruh, ia tidak merosakkan sembahyang. Duduk anjing ni kita kata duduk cakung tapi punggung kita letak di latar. Duduk cakung, kita dirikan dua lutut kita macam nak berok sebagai contoh. Lepas tu punggung kita letak atas latar. Itu dipanggil duduk iqa' al-kalb. Hukum dia adalah makruh. Begitu juga sebahagian daripada ulama, antaranya Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan makruh duduk belunjur. Kaki hadap kepada kiblat makruh ketika sembahyang kalau sekiranya kita ada pilihan untuk duduk yang lain. Namun sembahyang tetap sah. Hak yang paling afdal, berlaku perselisihan di kalangan ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, kalau sekiranya mung tidak mampu berdiri, mung tidak mampu duduk, maka mung sembahyang secara mengiring. Tu fa illam tastati' fa ala jam. Ada orang hak yang sakit dia sampai kena duduk pun tak boleh, maka sembahyang dalam keadaan mengiring. Ia tidak gugur kewajipan sembahyang sama sekali. Kalau kita ada sebelum daripada ni sebab sakit kita tak sembahyang, maka yang pertama kita kena beristighfar kepada Allah sebab kita telah melakukan kesalahan. Kita kena beristighfar dan kita kena bertaubat. Yang pertama. Yang keduanya kena qada balik sembahyang yang ditinggalkan tersebut. Mesti kena qada semula. Baik. Dia nak qada kan banyak kali sakit. Demam-demam sikit tak sembahyang. Demam-demam sikit tak sembahyang. Dah dalam setahun ada 2-3 kali. Agak-agak ah. Agak-agak berapa hari? Pandai-pandai lah agak-agak. Banyak perkara hak bab dunia kita boleh agak-agak, takkan bab sembahyang dia nak agak-agak. Agak-agak lah banyak mana. Lepas tu qada balik sembahyang hak yang ditinggalkan tersebut. Tapi jangan lupa untuk kita bertaubat kepada Allah. Banyakkan beristighfar, banyakkan bertaubat, banyakkan berbuat baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tu tidak mampu dalam keadaan sembahyang dalam keadaan duduk sebab sakit, maka mesti dia kena sembahyang dalam keadaan mengiring. Mengiring yang paling afdal adalah mengiring di atas lambung kanan, di atas rusuk kanan. Mengiring di atas rusuk kanan, kepala kita hadap kepada kanan, kaki kita hadap ke sebelah kiri. Okey, boleh faham kan? Atau kamu nak tunjuk gini? Jadi kepala kita hadap sebelah kanan, kaki kita hadap sebelah kiri, dada kita hadap kepada kiblat. Hak tu hak yang paling afdal. Dia tidak boleh lagi bertelentang. Kita dah mampu duduk pakai sembahyang tidur lalu. Tak boleh. Sebab Rasulullah sebut gitu dalam hadis ni. Fa illam tastati' fa ala jamb. Kena mengiring dulu, kena mengiring. Kena sembahyang di atas rusuk dulu. Tak boleh sembahyang terletang tidur, tak boleh. Dia bila boleh sembahyang terletang tidur? Ketika tidak mampu mengiring baru boleh. Tu kita kena faham. Jadi ni mengiring ni boleh kita mengiring sebelah rusuk kanan dan boleh kita mengiring sebelah rusuk kiri. Hak yang paling afdal adalah sebelah rusuk kanan. Hak tu hak yang paling afdal. Kepala kita sebelah kanan, kaki kita sebelah kiri. Tapi kalau kita tidak mampu sebab sakit busuk sebelah kanan, maka kita ambil sebelah kiri. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu mengiring, barulah sembahyang dalam keadaan bertelentang. Seterusnya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marida فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك رواه البيهقي وصححه أبو حاتم وقفه. Maksudnya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melawat seorang sahabat yang sakit. Jadi satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawat sahabat dia yang sedang sakit. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam melihatnya melakukan solat di atas bantal. Dia sakit, dia tak bantal depan, jadi mudah nak sujud. Jadi nak sujud macam biasa tak boleh. Jadi sujud atas bantal. Jadi nak letak kepala sampai ke latar benar tak boleh. Dia tak bantal hak tinggi sikit, jadi pakai gerak sikit sampai dah latar. Baik, maka baginda lempar batalnya. Rasul ambil dan letak tepi batal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah di atas lantai jika kamu mampu, dan jika tidak mampu maka solatlah dengan menggunakan isyarat. Tetapi jadikanlah isyarat untuk sujudmu itu lebih rendah daripada isyarat untuk rakaatmu. Baik. Jadi dalam hadis ni dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Namun Imam Abu Hatim membenarkan hadis ni sebagai hadis mauquf. Maksudnya ini adalah benda yang berlaku kepada Jabir, bukan berlaku kepada Rasulullah. Jabir pergi melawat seorang yang sakit, tiba-tiba dia semayang di atas bantal, Jabir buang bantal dia. Dan hadis ni sebenarnya hadis ni sahih daripada perbuatan Jabir, bukan daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam hadis ni benda yang dia kabarnya, ketika Rasulullah ataupun Jabir bin Abdullah melawat seorang sahabat yang sakit ataupun melawat orang yang sakit,
Tiba-tiba didapati orang tersebut sembahyang dengan meletakkan bantal di hadapan untuk memudahkan dia sujud. Jadi kalau nak sujud biasa jadi payah, nak rapat di latar, jadi letak batal, jadi mudah je. Gerak sikit pada sampai dah di batal. Okey, boleh faham kan? Maka Jabir menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuangkan bantal tersebut. Ataupun hak yang lebih sahih adalah Jabir sendiri hak yang buang bantal itu. Dan kalau mu tidak mampu, kalau mu mampu sembahyang macam biasa, apa letak batal. Sebab itulah kata ulama, di antara syarat sujud mesti kena tinggi punggung daripada kepala. Kalau orang sujud di atas batal, jadi bermakna kepala lebih tinggi daripada punggung, maka tidak jadi sujud dia. Baik, kalau mu tidak mampu sujud seperti biasa, mu isyarat sahaja, tidak perlu mu sujud di atas bantal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni, hamba pernah tengok ada orang buat khusi sembahyang untuk orang sakit. Diletak tempat sujud tinggi. Sebenarnya benda tu tidak perlu dibuat. Maksudnya benda tu tidak dituntut di dalam agama kita buat sampai kepada tahap tu. Tidak perlu kita buat perkara tersebut. Tapi bukanlah kita nak buat haram, tapi sebenarnya tidaklah bertepatan dengan apa yang difaham oleh para alim ulama. Dah kalau tidak mampu sujud seperti biasa, cukup isyarat. Kalau sujud di atas benda tu pun dia tidak, masih lagi tidak menepati benda ta'rif ataupun definisi sujud. Belum menepati sujud itu sendiri, kerana sujud antara syaratnya mesti kena tinggi punggung daripada kepala. Kalau tinggi kepala daripada punggung, itu bukan asal sujud. Orang yang tidak mampu sujud seperti biasa cukup dengan isyarat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'a, rawahu an-Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sambil duduk bersila. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersila. Maka kerana hadis inilah sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan hak yang paling afdal ketika orang tu sembahyang dalam keadaan duduk, sama ada dia sembahyang dalam keadaan duduk pada sembahyang fardu ketika dia tidak mampu berdiri, ataupun dia sembahyang duduk dalam sembahyang sunat walaupun dia mampu berdiri, adalah dengan cara dia duduk bersela. Semua tahu belaka duduk sela kan. Duduk bersela, duduk macam kita duduk ni lah. Duduk bersela. Hak tu hak yang lebih afdal, kerana duduk tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyangnya. Baik. Sebahagian daripada ulama yang lain berpandangan bahawasanya hak yang paling afdal bukan duduk bersela, hak yang paling afdal adalah duduk tahiyat awal. Kerana duduk tahiyat awal adalah duduk ibadah. Apabila duduk tahiyat awal adalah duduk ibadah, maka bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka dia duduk seperti duduk tahiyat awal ataupun duduk ibadah, iaitu duduk tahiyat awal. Okey, itu mengikut pandangan sebahagian yang lain. Pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah hak yang paling afdal duduk tahiyat awal bagi orang yang tidak mampu berdiri. Manakala sebahagian daripada ulama kata hak yang mampu, hak yang paling comelnya adalah duduk bersela. Di masalah duduk bersela, duduk hak tahiyat awal ni, kita bincang ni adalah, kita kena ingat bukan semua sembahyang. Hak yang kita bincang ni adalah duduk yang menjadi ganti kepada qiyam. Okey, boleh faham? Kita sekarang ni apabila kita tidak mampu berdiri, maka kita duduk. Duduk hak yang menjadi ganti kepada qiyam tu, ulama berbeza pandangan, nak duduk tahiyat awal ke nak duduk tahiyat akhir ataupun nak duduk sela. Sini berlaku perbincangan di kalangan ulama. Manakala duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir macam biasa kalau kita mampu macam biasa. Nampak kan? Okey, katakanlah seorang ni tak mampu berdiri, dia pun sembahyang duduk. Okey, duduk ni. Nak duduk mana? Mazhab Imam Syafi'i pandangan mu'tamad kata hak yang paling afdal duduk tahiyat awal. Okey, duduk tahiyat awal. Lepas tu nanti rakaat macam biasa. I'tidal macam tu lagi. Lepas tu duduk sujud yang pertama. Okey, duduk antara dua sujud macam tahiyat awal. Lepas tu sujud yang kedua. Lepas tu duduk tahiyat awal kat lagi, rakaat yang kedua macam biasa. Nanti duduk tahiyat akhir, duduk macam biasa, duduk tawarruk kah? Hak yang kita bincang adalah duduk yang menjadi ganti kepada qiyam, mana hak yang lebih afdal. Baik.
Cuma macam mana cara dia duduk, boleh belaka. Hak tadi kita kabodah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis berkenaan dengan sembahyang orang sakit. Sebelum daripada kita masuk kepada perbincangan ataupun bab yang baru, ambil buat kesimpulan sikit berkenaan dengan sembahyang orang sakit. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit, dia tidak sama dengan orang sihat. Maka dalam pelaksanaan sembahyang ada perkara yang diberi kelonggaran kepada orang yang sakit, yang mana perkara ini tidak diberi kelonggaran kepada orang yang sihat. Antaranya adalah qiyam dalam sembahyang fardu. Orang yang sihat, ketika dia sembahyang fardu mesti dia kena berdiri, tidak boleh dia duduk. Okey, itu yang pertama. Manakala orang sakit, kalau sakit sikit, kalau berdiri saat itu boleh. Ataupun kalau dia berdiri susah, tapi bukan susah banyak, susah sikit saja, maka ketika itu wajib dia berdiri. Kalau berdiri susah kepada dia, memang susah teruk, maka tidak wajib dia berdiri. Dan ada sebahagian daripada orang pada permulaan sembahyang dia boleh berdiri, tapi tengah sembahyang tak boleh berdiri. Sebagai contoh, orang tubuh besar, jadi mula-mula tak ada masalah berdiri, tapi dang duduk kok nak bangun, payahlah nak bangun. Habis orang duduk tepi dia kalau sembahyang, satu soh tu rebah belaka. Nak berdiri tu capai orang ni. Okey, ketika tu dia dikirakan orang yang mampu berdiri tetapi perlu menanggung kesusahan yang cukup teruk untuk berdiri. Maka ketika itu gugur berdiri daripadanya pada pertengahan sembahyang, tidak pada permulaan sembahyang. Jadi permulaan sembahyang dia kena sembahyang seperti biasa sebab dia mampu lagi berdiri. Ketika dia duduk tak mampu dah untuk bangun, ataupun kalau bangun perlu kepada kesusahan yang cukup teruk, maka gugur berdiri pada ketika itu. Okey, jelas kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang dia ada rukun yang selain daripada berdiri, termasuk rakaat, termasuk sujud. Orang yang tidak mampu berdiri, tidak semesti dia tidak mampu rakaat dan sujud seperti biasa. Kalau dia tidak mampu berdiri, dia sembahyang dalam keadaan duduk. Lepas tu rakaat dia kena berrakaat seperti biasa kalau dia mampu rakaat seperti biasa, dan kena sujud seperti biasa kalau dia mampu sujud seperti biasa. Kalau berdiri dia tidak mampu, rakaat juga tidak mampu, sujud pun tidak mampu, maka dia kena rakaat dan sujud dengan isyarat. Dan isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat rakaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan sembahyang Jumaat. Katanya an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wadi minbarih la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, katanya bahawasanya mereka berdua pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya yang diperbuat daripada kayu. Jadi Rasul ada mimbar yang diperbuat daripada kayu, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kata, janganlah lagi ada kaum yang meninggalkan solat Jumaatnya. Janganlah orang lelaki, sebab kewajipan sembahyang Jumaat kepada orang lelaki yang balik, yang berakal, yang tidak bermusafir, yang tidak sakit. Okey, itu dipanggil syarat-syarat wajib Jumaat. Lelaki yang tidak bermusafir, yang berakal, yang baligh, tidak sakit. Apabila cukup syarat-syarat ni, maka wajib dia kena datang sembahyang Jumaat. Golongan ni jangan sekali-kali dia meninggalkan solat Jumaatnya, atau kelak Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengunci mati hati mereka. Kalau tebang-tebang tinggal Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan kunci hati mereka. Allah Taala akan tutup hati mereka itu daripada menerima kebenaran. Allah Taala akan teri hati mereka. Teruk ni. Kemudian mereka benar-benar akan menjadi orang yang lala. Tu suruh buat baik pun tak ada dah. Sebab punca daripada kejahatan dia tinggal Jumaat. Ini penting. Kita kena jaga sembahyang Jumaat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kita tidak sempat untuk urai panjang, masa habis dah. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini, dan semoga dapat sama-sama kita mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حقنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.